Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam Sejahtera Asia di hari yang baru, hari Rabu 21 pula. 17 Mac 2021. Macam biasalah bersiaran langsung di TVS saluran 122 Astro dan juga My Freeview 122. So pagi ni bertemankan anda Jonathan Ding dan juga Sharon. Apa khabar Sharon? Selamat pagi. Khabar baik. Apa khabar John? Sehat. Jadi ini kiranya kali kedua kan Kali kita kedua bergandingan bersama dalam Sejahtera Asia. Dan ialah di minggu-minggu yang akan datang juga memang setiap hari Rabu kita akan bersiaran bersama dengan saya John dan juga Sharon. Jadi Sharon mungkin boleh kongsikan kepada penonton kita apakah yang akan kita bincangkan pada pagi ini. Hari ini kita ada dua topik yang menarik ya. Topik yang pertama adalah penerimaan vaksin COVID-19 di Sarawak bersama Meja Dr. Muhammad Sazwan bin Abu Bak yang merupakan pegawai perubatan kanan dan bersama Muhammad Wazli bin Muhammad Ismail dengan topiknya budaya inai di Sarawak. Ya, dan apa yang keduanya Muhammad Wazli itu apa lebih dikenali sebagai Raja Inai. Jadi saya kira semua orang Sarawak ni memang dah kenal dengan Raja Inai ni John. Sebab banyak artis, banyak selebriti dan banyak juga masyarakat yang pernah mendapatkan hikmat daripada Raja Inai ni. Betul, saya rasa John pun pernah juga kan? Tak pernah. Saya belum lagi kena Inai. Belum lagi ni. Ya, okey, boleh cuba lepas ni. Okey, nantilah. Okay, dan ialah pastikan anda terus setia bersama dengan kami sehinggalah ke hujung rancangan sampai pukul 8.30. Dan macam biasa kita akan mulakan dulu dengan perincian ataupun perkembangan COVID-19 di Malaysia dan juga di Sarawak. Baik, saya akan mulakan dulu Sharon. Semalam Malaysia merekodkan kes baharu terendah untuk tahun ini dengan 1,063 kes baharu menjadikan jumlah keseluruhan kini sebanyak 326,034 kes. Terdapat pertambahan sebanyak 5 kes kematian baharu direkodkan menjadikan jumlah kes kematian kini di nombor 1,218 kes di Malaysia. Manakala untuk jumlah kes sembuh pula, sebanyak 1,365 kes sembuh baharu menjadikan jumlah kes sembuh kini 309,612 kes. Dan kita mengenai penularan jangkitan COVID-19 mengikut negeri pula, Selangor masih mencatatkan kes harian tertinggi dengan pertambahan sebanyak 323 kes, diikuti Sarawak 183 kes, Pulau Pinang 175, Johor 91 dan Kuala Lumpur 86 kes. Jadi untuk perincian COVID-19 di Sarawak pula mungkin Sharon Terima kongsikan. kasih John. Jadi setakat semalam Sarawak masih mencatatkan jumlah kes yang membimbangkan di mana terdapat 183 kes baru positif COVID yang menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 12,885 kumulatif kes dan jumlah kluster yang aktif meningkat kepada 31 kes. Dalam pada itu, jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah pulih atau dibenarkan discharge turut meningkat kepada 10,401 orang dari jumlah keseluruhan kes COVID-19 di Sarawak. Duka citanya dimaklumkan bahawa Sarawak hari ini merekodkan 3 kes kematian melibatkan jangkitan COVID-19 yang sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan kematian meningkat kepada 94 orang. Salam taziah kepada keluarga mangsa. Daerah-daerah yang berstatus merah masih lagi didahului dengan daerah Sibu, Miri, Bintulu, Kapit, Julau, Kuching, Maradong dan Betong. Manakala daerah yang berstatus jingga pula ialah daerah Sarike dan Selangau. Daerah Samarahan, Saratok, Seri Aman, Belaga, Dalat dan Tanjung Manis masing-masing masih berstatus kuning. Jadi setakat semalam, 185 PUI baru telah dilaporkan dan satu kluster tamat iaitu kluster Mas Merah di daerah Sibu. Namun apa yang menyedihkan, terdapat 3 kluster baharu iaitu kluster Nangga Bulo di Julau, kluster Kampung Hile dan kluster Jalan Sanyang di Sibu. Okey, dan juga kita tahu juga PKPD dilaksanakan di kampung Bintawak masih lagi dilaksanakan. Jadi kepada anda yang mungkin berada di kawasan PKPD, pastikan anda mematuhi segala peraturan yang telah pun dikeluarkan oleh pihak berkuasa dan ini adalah untuk kepentingan kita bersama. Jadi itu saja untuk perincian COVID-19 pada hari ini. Jadi saya nak kongsikan jugalah info tambahan kepada para penonton mengenai jumlah penerima vaksin dan juga jumlah pendaftaran melalui MySejahtera penerima vaksin dan sebagainya. Setakat 15 Mac, seramai 321,331 rakyat Malaysia telah pun mendapat vaksin dos pertama COVID-19 di Malaysia dan setakat semalam 16 Mac seramai 5,6
633,903 pendaftar yang telah pun mendaftarkan diri sebagai penerima vaksin COVID-19. Jadi kepada anda yang belum lagi mendaftar, silalah daftarkan diri melalui aplikasi MySejahtera ataupun boleh juga melalui melalui website, melalui klinik kesihatan ataupun melalui ketua masyarakat ataupun ketua kampung masing-masing. Jadi itulah, daftarlah cepat supaya pihak kerajaan boleh susun atur dan tahu kita di fasa yang pertama, dapat kedua, mengenal ketiga. pasti siapa yang tercicir ataupun siapa yang dah divaksin. Ya, sebab inilah kita perlu sama-sama memerangi COVID-19. Baik, mungkin nak kongsikan berita yang seterusnya. Kat sini, John, saya ingin wawarkan kepada semua bahawa Pusat Transformasi Bandar iaitu UTC di Kuching, Sibu dan Miri akan dibuka pada hari ini. Seperti biasa, Pusat UTC ini akan beroperasi mengikut waktu pejabat iaitu bermula 8 pagi hingga 5 petang. Jadi sekali lagi kita ingin ingatkan kepada anda semua agar sentiasa mematuhi SOP agar kita sama-sama dapat menghentikan penularan wabak COVID-19 ini dan mengelakkan anda daripada dikompaun. Setakat semalam kan John, ada 102 kompaun telah dikeluarkan oleh Polis Diraja Malaysia PDRM Cawangan Sarawak atas kesalahan melanggar SOP. Jadi itu yang kita tak nak, tapi walaupun kemudahan dah pun dilonggarkan macam UTC dibuka dengan tempoh operasi yang seperti biasa, pastikan SOP tetap harus dipatuhi untuk keselamatan kita semua. Dan untuk berita yang seterusnya juga, ini mungkin berita baik kepada kawan rakan-rakan kita yang beragama Islam yang akan sambut bulan Ramadan dan juga raya tak lama saja lagi, sebab menurut Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata bazar Ramadan Aidilfitri dan solat tarawih dibenarkan tetapi dengan SOP yang ketat. Jadi itu walaupun kemudahan dah pun diberikan, kita dibenarkan untuk ke bazar Ramadan dan sebagainya, pastikan patuhi SOP, patuhi peraturan ataupun yang telah pun dikeluarkan oleh pihak berkuasa, sebab ini untuk kepentingan kita bersama. Dan satu berita baguslah sebab semalam pula, tahun lepas tak sempat. Tak sempat kan, rasa rindu pula nak pergi tahun ke lepas bazar nak Ramadan. pergi bazar Ramadan tak ada. Jadi tahun ini dibenarkan tetapi dengan SOP yang ketat. Jangan ambil mudah. Baik, jadi itu saja antara perincian berita yang kami nak kongsikan kepada anda, dan Cheryl, mungkin kita boleh terus saja masuk ke topik kita yang pertama. Saya rasa ramai juga anak penonton hari. Sebelum itu John, kita nak ambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada peminat Serta Sejahtera Asia yang sejak kebelakangan ini rajin memberikan feedback dan respon kepada kita. Jadi tanpa buang masa, kita terus masuk kepada topik kita pada hari ini, iaitu bersama dengan Meja Dr. Muhammad Sazwan bin Abu Bak. Jadi apa khabar, Selamat pagi, Doktor? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Selamat datang ke Sejahtera Asia. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi bersama kita pada pagi ini. Terima kasih juga kepada TVS kerana menjemput saya ke rancangan Sejahtera Asia. Jadi seperti kita sudah maklumkan, Doktor, Doktor memang adalah pegawai perubatan kanan. Apa yang mendorong Doktor untuk menjadi frontliner? Jadi, kami saya Meja Dr. Muhammad Syazwan bin Abu Bak. Saya bertugas sebagai pegawai perubatan kanan di Markas Brigade Ketiga Infanteri Malaysia di Camp Harrison, Kuching. Jadi, sebagai seorang pegawai perubatan Angkatan Tentera Malaysia, kami semua adalah frontliner. Jadi, sebagai barisan hadapan, kami adalah barisan hadapan untuk mencegah serta merawat penyakit yang dihidapi oleh setiap anggota tentera. Jadi ketika pandemik COVID-19 ini, penugasan pegawai perubatan dan juga staf kesihatan adalah sangat penting dalam mengawal penularan jangkitan COVID-19 inilah. Jadi doktor sendiri dah pun menerima vaksin dos pertama? Alhamdulillah, saya dah menerima vaksin Pfizer Comirnaty pada Jumaat yang lepas. Okey, mungkin boleh ceritakan sedikit antara proses yang dilalui semasa penerimaan vaksin tersebut. Untuk proses penerimaan vaksin ini, bagi saya pada pendapat saya, perkara paling penting adalah mendaftar untuk penerimaan vaksin yang pertama saja. Sebab ada beberapa cara untuk kita mendaftar sebagai penerima vaksin, dan yang paling mudah adalah menggunakan aplikasi MySejahtera, gunakan butang khas COVID-19 vaccination. Selepas itu kemaskini penilaian kesihatan kendiri, kemaskini alamat, kerana saya difahamkan 1.4 juta rakyat Malaysia tidak mendaftar dengan lengkap. Dan ini menyusahkanlah, menyukarkan kita untuk mendaftar dengan lengkap di aplikasi MySejahtera. Dalam masa yang sama, ketika pengesahan identiti di MySejahtera itu, pastikan nama dan nombor kad pengenalan itu diisi dengan betul supaya tidak menyukarkan kita di tempat
pemberian vaksin nanti. Selain daripada itu ada beberapa cara mendaftar seperti yang telah betul, melalui laman rasmi, klinik kesihatan dan sebagainya. Betul. Dan masa proses penerimaan vaksin tu mungkin boleh kongsikan juga berapa lama tempoh yang diambilkan daripada pendaftaran sehinggalah ke lepas divaksin tu akan dipantau dulu kan. Betul. Berapa lama masa tu? Okey, sebelum kita divaksin, pertamanya kita perlu mendaftar. Selepas mendaftar, kita akan scan QR code MySejahtera yang spesifik kepada vaksin COVID-19 Vaccination Center, di mana bergantung kepada temujanji lah yang telah diberikan. Selepas kita dah mendaftar tu, kita akan diberikan borang kebenaran suntikan untuk kita memberikan kebenaran, dan kita boleh bertanya kepada petugas kesihatan sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lah mengenai suntikan vaksin, ataupun kita nak tahu apakah kandungan vaksin ataupun kesan sampingannya lah. Selepas daripada itu kita dah memberi persetujuan, kita akan dibawa ke tempat menunggu untuk suntikan vaksin. Selepas macam kami buat, selepas cukup 6 orang, kerana satu vial cukup untuk 6 orang, kami akan memulakan suntikan. Selepas daripada suntikan, kami diarahkan untuk berehat di tempat ruang pemerhatian selama 15 ke 30 minit lah untuk melihat sebarang reaksi alahan. Jadi macam doktor sendiri, adakah doktor mengalami sebarang kesan sampingan setakat hari ini? Okey, alhamdulillah selepas 15-30 minit berehat hari itu, di ruang pemerhatian tak ada sebarang reaksi alahan, dan cuma lepas balik di rumah tu ada rasa lenguh di kawasan suntikan dan juga ada sedikit sakit lah di kawasan suntikan. Tapi selepas 24 jam alhamdulillah hilang. Sampai hari ini tak ada apa-apa. Sampai hari ini tak ada apa-apa, masih sihat, masih lagi boleh bertugas seperti biasa. Itulah. Tapi itu macam rasa lenguh dekat lengan tu perkara biasa, sebab itu perkara biasa. Sebab itu jarum kot yang masuk memanglah. Betul. Jadi tak payah risau. Sebab walaupun memang sekarang ramai yang risau dengan vaksin ini, tapi tak apa, daftarkan diri saja sebab ini penting untuk keselamatan kita semua. Lagipun setakat ni kita belum mendapat sebarang feedback yang negatif daripada penerima vaksin di Sarawak dan di Malaysia khususnya. Semua so far so good. Baik, dan doktor juga mungkin boleh kongsikan, adakah doktor juga turut terlibat dengan proses pemberian vaksin ini kepada rakyat Malaysia? Okey, jadi untuk yang pertamanya, untuk fasa pertama, kami di Perkhidmatan Kesihatan Angkatan Tentera bertanggungjawab untuk memberikan suntikan vaksin kepada petugas kesihatan dan petugas keselamatan di bawah naungan Angkatan Tentera Malaysia lah. Jadi di sini di Kuching saya menguruskan 3 pusat pemberian vaksin lah, di Kem Semenggo, di Kem Parison dan juga di Seri Aman, Kem Pakit. Jadi setakat ni kita telah beri lebih kurang 660 penerima di kawasan di ketiga-tiga pusat pemberian vaksin ni, dan alhamdulillah tak ada lagi sebarang kesan sampingan ringan ataupun serius yang dilaporkan setakat inilah. Jadi bagaimana pula dengan pemilihan ujian saringan ni? Maksud saya di sini adalah bagaimana kita nak tahu bila giliran kita? Adakah golongan yang berusia diutamakan dulu, ataupun golongan pertengahan, ataupun golongan kanak-kanak? Okey, untuk pemilihan ni kita Kerajaan Malaysia melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK, kita telah menetapkan fasa pertama adalah untuk petugas kesihatan dan keselamatan. Di mana objektifnya adalah supaya ketika jangkitan COVID-19 yang tidak terkawal, sistem kesihatan dan sistem keselamatan negara tidak lumpuh. Dan fasa kedua adalah untuk golongan berisiko, di mana golongan berisiko ini adalah yang mempunyai penyakit kronik, penyakit kencing manis, darah tinggi, buah pinggang, dan juga mereka yang berumur 60 tahun ke atas lah, warga emas. Dan fasa ketiga adalah keseluruhan rakyat Malaysia. Tapi ada fasa keempat, iaitu sekiranya terdapat satu jangkitan di tempat tersebut, kita akan mengutamakan vaksin kepada tempat yang mempunyai jangkitan lah. Faham. Jadi itulah, saya rasa fasa yang ketiga akan melibatkan lebih ramai penerima. Apakah persediaan dari pihak doktor untuk menerima fasa ketiga ni nanti? Okey, untuk fasa ketiga macam kita telah bincangkan sebentar tadi, yang pertama adalah mendaftar.
Setakat ni pendaftaran masih lagi sedikit. Hanya 25% saja dari rakyat Malaysia yang mendaftar. Fasa yang untuk golongan fasa pertama, kedua, ketiga ke ataupun secara keseluruhan? Secara keseluruhan kita perlu mendaftar sekarang sebab kita akan menentukan siapakah di fasa kedua, siapakah di fasa ketiga. Sebab soalan-soalan di dalam pendaftaran itu memang kita ada tentukan sekali adakah mendaftar dengan OKU, dengan JKM dan sebagainya. Jadi persediaannya mendaftar dengan MySejahtera ataupun website dan sebagainya. Kemudian selepas pendaftaran tu sekiranya telah dipanggil untuk temujanji, pastikan bersedia. Jangan masa tu nak takut jarum, masa tu dan sebagainya. Cari maklumat yang sahih. Itu yang paling penting bagi saya lah. Cari maklumat yang sahih, jangan dengar hearsay, rumours dan sebagainya, kabar angin. Menyebarkan berita palsu pun kenakan tindakan sekarang ni kan. Betul. Jadi itulah apa yang disarankan adalah untuk mendaftarkan diri sebagai penerima vaksin sebab pendaftaran masih lagi rendah. Kita perlu ataupun kerajaan perlukan data ataupun perlukan pendaftaran anda supaya mereka boleh susun atur, boleh lagi strategize dan juga tidak membuangkan masa, tidak membuangkan tenaga, duit dan sebagainya lah. Jadi selepas ini kita akan bincangkan lagi lebih mengenai penerimaan vaksin COVID-19 ni. Kita akan berehat sebentar, jumpa selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. Ya, kembali bersama saya Sharon Kizia dan Jonathan Ding dalam Sejahtera Asia. Terima kasih kepada anda yang masih terus setia bersama kami terus setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan kerana topik kita hari ini adalah sangat menarik. Topik kita pada hari ini adalah penerimaan vaksin COVID-19 di Sarawak bersama dengan Major Dr. Muhammad Sazwan bin Abu Bak. Jadi sebelum rehat tadi kan John, kita dah tahu dah sebenarnya walaupun kita tahu ramai yang di luar sana agak gusar dan agak khawatir dengan kesan negatif selepas penerimaan vaksin. Tapi melalui penjelasan dan perkongsian daripada doktor tadi sebenarnya tak ada lagi kesan negatif ataupun kesan sampingan. Jadi kepada anda jangan khawatir, jangan takut. Beranikan diri anda untuk mendaftar. Tapi mengenai kesan sampingan ni, saya rasa lain individu mungkin akan ada lain kesan. Jadi kalau anda rasa macam mungkin anda mempunyai masalah kesihatan dan sebagainya, jangan malu bertanya kepada pihak kesihatan. Betul. Sebelum anda menerima vaksin, anda akan diberi masa dan ruang untuk bertanya segala apa soalan, segala apa kemusykilan yang mungkin anda ada. Tanya saja dan saya pasti ia selamat digunakan untuk kebanyakan rakyat Malaysia, untuk kebanyakan rakyat di dunia ni lah juga. Betul, John. Jadi doktor, kita dah tahu kan sebagai frontliner ni memang frontliner ni terdedah dengan jangkitan COVID ni berbanding orang biasa. Jadi apakah langkah yang doktor amalkan supaya doktor elak daripada dikena jangkitan COVID ini dan seterusnya menjejaskan ahli keluarga yang lain? Betul. Tak dinafikan jangkitan COVID-19 ini sudah berada di komuniti dan berada di mana-mana. Betul. Jadi sebagai frontliner dan isteri saya juga adalah seorang frontliner, kita apabila balik, kami ketika di awal lagi pandemik ini berlaku, kami telah memastikan sekiranya balik kami bersihkan diri terlebih dahulu, tukar ke pakaian yang bersih. Selepas tu barulah berjumpa dengan anak lah. Tapi pada mulanya tak dinafikan, memang anak-anak memang kenapa sebelum ni okey je balik nak peluk abah, nak peluk ibu, tapi sekarang ni tak boleh peluk, kena mandi dulu, kena bersih, tukar baju baru boleh peluk dan sebagainya. Tapi selepas kita terangkan kenapa dan juga virus ni berada di mana-mana, alhamdulillah dia faham dan kadang-kadang dia sendiri pun yang ingatkan kita. Mandi dulu. Anak umur berapa sekarang? Anak saya tahun ni umur 5 tahun dan seorang lagi umur 3 tahun. Kanak-kanak sebenarnya lagi berjaga-jaga banding dengan dewasa. Mereka selalu menonton televisyen. Jadi dia dapat tengok sebuah kempen yang kita wawarkan di laman sosial tu untuk sentiasa menjaga SOP. Jadi doktor pernah tak terfikirkan macam ada keraguan dan ketakutan kat situ bila macam kena mengendalikan pesakit yang terkena jangkitan COVID? Betul, tak dinafikan. Kalau kita mengendalikan pesakit yang ada batuk, demam ataupun sebarang simptom pernafasan, jadi kita akan rasa was-was juga, ragu-ragu juga.
Tapi dengan norma baru dan juga prosedur operasi standard yang ketat kita laksanakan di tempat bertugas, di tempat kerja, di tempat rawatan. Alhamdulillah, saya rasa dengan itu kita rasa lebih selamat dan lebih yakin ketika pulang. Dan juga selepas balik kita sendiri ada norma baru kita sendiri. Betul. Kita rasa lebih selamat dan lebih yakinlah dengan diri kita. Cuma apabila sekarang ni dengan ketibaan vaksin dan frontliner diutamakan untuk menerima vaksin, rasa bersyukurlah. Bersyukur dan juga rasa berterima kasihlah kepada kerajaan kerana mengusahakan pemberian vaksin ni. Macam ada sinar harapan yang baru. Macam sinar harapan yang baru. Mungkin boleh kongsikan juga, tadi doktor dah kongsikan bahawa isteri doktor juga merupakan seorang barisan hadapan. Di golongan mana ni? Dia doktor ke? Dia ada doktor di Hospital Umum Sarawak lah. Jadi sebelum ni dia bertugas di banyak tempat lah. So kadang-kadang ada berjumpa dengan pesakit yang pada awal-awal dulu kalau kita ingatlah ada pesakit yang menyembunyikan sejarah perjalanan, pernah berjumpa dengan ni, ada yang pakai gelang tapi tak pakai gelang dan sebagainya. Dan itulah yang menyukarkan penugasan barisan hadapan, petugas kesihatan di hospital, barisan hadapan di sekatan jalan raya dan sebagainya. Kita kalau boleh kita jujurlah dengan sejarah kita. Penting kepentingan bersama. Okay, mungkin boleh kongsikan isteri doktor bekerja dekat Hospital Umum Sarawak. So mungkin semasa awal pandemik dulu, adakah beliau perlu kuarantinkan diri sendiri, tak boleh balik rumah dan sebagainya? Semasa awal-awal dulu? Semasa awal dulu setakat itu tak ada lah. Dia tak ada kuarantin, tapi kuarantin sebab berjumpa dengan kebarangkalian pesakit positif tu ada lah. Itu yang saya cakap beberapa kali tu. Isteri saya tahun lepas dia kata 11 kali swab test. Wow, 11 kali itulah kerja dalam hospital bersama dengan pesakit risiko sangat tinggi. Ya, betul. Jadi itulah kita perlu berterima kasih dengan barisan hadapan ni. Betul. Jadi doktor kan sepanjang pengalaman doktor dan isteri doktor menjadi frontliner pada ketika kita menghadapi pandemik ini, pernah tak rakan sekerja, rakan setugas dijangkiti COVID? Setakat pengalaman saya ni tiada lagi lah. Tapi anggota-anggota di bawah jagaan saya adalah yang bukannya petugas kesihatan lah, tapi petugas barisan hadapan yang lain adalah dijangkiti. Cuma dia dijangkiti ketika berada dengan keluarga lah. Punca jangkitan tu daripada rumah lah. Cuma apabila dia datang kerja, kita kena kawal penularan jangkitan tu di tempat kerja. Itu yang kita aplikasikan prosedur operasi standard dan juga norma baru yang ketat lah di kamp-kamp tentera lah. Dan juga di hospital memang sangat ketat lah. Mungkin boleh kongsikan apakah antara SOP baru yang dilaksanakan di kamp-kamp tentera ni? Okey, sebenarnya tidak jauh beza dengan SOP di tempat-tempat awam yang lain, di mana kita perlu apabila kita masuk saja di kamp tentera tu kita ada pemeriksaan suhu badan lah. Jadi di situ di samping ada orang yang menjaga pintu masuk kamp tu, kita ada orang yang memeriksa suhu. Selepas daripada itu di setiap pejabat dan juga tempat-tempat untuk masuk kita ada QR code MySejahtera juga, dan juga pemeriksaan suhu sekali lagi lah. Selain daripada itu kita pastikan penjarakan fizikal 1 meter setiap orang, dan juga kita pada awal-awal pandemik berlaku kita hadkan kedatangan kerja lah supaya kita boleh kurangkan kesesakan di pejabat dan sebagainya. Tapi selepas lama tu kita dah okey dah. Pejabat tu pun kita dah berjaya bagi jarak 1 meter tu, dan norma baru boleh diaplikasikan. Saya masih ingat lagi John, sebenarnya nak masuk kamp tentera ni bukan senang tau. Okey. Kalau kita sampai kat gate tu, saya tak pernah lagi masuk kita kena turun, serahkan IC dekat bilik pengawal. Kalau bas, sebab masa zaman saya dulu ada bas masuk, tak tahulah sekarang masih lagi ada ke tak doktor. Kalau bas masuk dia mesti berhenti kat depan tu, semua jadi seorang pengawal akan naik ke atas, dia akan periksa setiap penumpang. Hanya macam ahli keluarga tentera saja, dan dia berikan pas. Boleh diteruskan. Bagi yang orang awam dia kena turun tinggalkan IC dekat pengawal. Macam Sharon dulu pernah duduk dalam
kem Kem lah, tentera. pernah lah. Mungkin kongsikan macam Lama jugalah saya tinggal dekat tentera tu, sempatlah naik truk askar, Terus sekolah. sempatlah naik Renova askar. Tentu kedatangan yang sangat manis lah John sebenarnya saya kira. Dan kita juga mendapat rawatan percuma di Resat. Rawatan perubatan. Doktor tentera lah. Dari doktor Macam tentera Dr. lah. Syazwan. Tapi tak ada rezeki kan saya nak jadi doktor pada ketika itu. Tak apa. Baik, doktor mungkin boleh kongsikan apakah antara mungkin ada pesanan kepada masyarakat di luar yang mungkin masih takut, masih muskil dengan penerimaan vaksin COVID-19 ni. Apa nasihat? Okey, nasihat saya adalah untuk vaksin ni, yang pertamanya kita kena tahu kerajaan tak akan luluskan NPRA, tidak akan luluskan sesuatu yang tidak selamat untuk digunakan oleh rakyat. Kenapa kerajaan nak musnahkan masa depan kita? Betul. Dan lepas itu kita kena tahu vaksin ini adalah untuk membantu kita, ialah macam Jonathan cakap tadi, adalah satu sinar baru di lorong yang gelap selama ni. Sistem ekonomi kita hampir lumpuh, sistem kesihatan kita penat, petugas kesihatan kita hampir setiap masa dibekukan cuti, tak berjumpa anak dan sebagainya. Ini adalah sinar harapan kita untuk kembali semula bukan kepada normal lama, tapi kembali semula menjalani hidup seperti biasa. Betul. Seperti yang kita tahu sebelum ni. Jadi saya nasihat saya, ambillah vaksin, daftar sebagai penerima vaksin sekarang. Betul. Penting sebenarnya sebab kita perlu kembali walaupun tak 100% seperti dahulu, tapi sekurang-kurangnya masih lagi kita boleh meneruskan hidup, masih lagi kita boleh pergi travel dan sebagainya, berjumpa dengan ahli keluarga kita yang berjauhan dan sebagainya, meneruskan pekerjaan. Itu yang penting sebenarnya, ekonomi. Tak terasa kongkong lah. Macam tahun lepas kan rasanya semua kena duduk dalam rumah. Itu memang rasa tertekan lah. Saya percaya ramai di antara kita yang merasa tertekan bila pandemik melanda negara kita. Jadi doktor kita nak tahu, saya rasa ramai juga orang nak tahu berapa ramai tentera yang dah menerima vaksin. Memang ramai yang dah menerima vaksin. Saya tak dapat nombor yang tepat lah. Tapi untuk kawasan macam saya uruskan 3 pusat pemberian vaksin, setakat semalam kita dah hampir 700 orang penerima vaksin lah di kawasan Kasar Tanggungjawab yang 3 tempat tu tadi. Di 3 tempat tadi tu. Jumlah penerima yang dianggarkan di 3 tempat yang untuk keseluruhan negeri Sarawak, kita akan bagi vaksin kepada 3,510 penerima vaksin lah. Untuk petugas barisan hadapan, untuk tentera saja. Baik. Jadi itulah kita doakan agar semua proses pemberian vaksin ini dijalankan lancar, dan terima kasih doktor kita nak ucapkan kerana sudi berkongsi pengalaman dan juga perkongsian yang jadi itu saja antara topik kita yang pertama. Jadi kita akan berehat sebentar, selepas ini kita akan kembali lagi di topik yang seterusnya. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Sejahtera Asia. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia, bersama dengan kami Jonathan Ding dan Sharon Kezia. Tersasar bahasa Sarawak pula. Okay, walaupun terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan kami. Kepada anda juga yang mungkin belum mengikuti kita di laman sosial Facebook dan Instagram, ikuti kita di Sejahtera Asia. Dan kepada anda yang mungkin terlepas siaran kita ataupun nak saksikan balik siaran kita sebelum ini, boleh saja ke YouTube, search sahaja Sejahtera Asia. Baik Sharon, terus saja kita masuk ke topik kita yang kedua, iaitu mengenai budaya inai di Sarawak. Dan itu siapa tetamu kita Sharon? Tetamu kita pada hari ini tak lain dan tak bukan adalah Muhammad Wazli bin Muhammad Ismail, atau lebih glamour dikenali sebagai Raja Berinai. Raja Inai. Jadi memang saya kira orang Sarawak memang dah kenal lah. Kalau sebut je Raja Inai ni mesti orang tahu. Betul. Nama sebenar dia tak seglamour. Nama jadi pentas iaitu Raja Inai. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Thank you so much. Selamat pagi untuk Jonathan dan juga Sharon kerana untuk pagi ini, and terima kasih kepada Sejahtera Asia dan juga TVS kerana sudi menjemput saya pada hari inilah. Jadi sekarang kita nak panggil ni Wasli ke Raja Inai? Panggil Wasli boleh, Raja Inai boleh. Ikut keselesaan. Biasa Raja Inai. Raja Inai saja lah. Raja Inai lah, boleh. nama glamour kan. Yeah. Jadi Raja Inai, Yes, kita nak tahu kan dah berapa lama menjadi Raja Inai tu?
Okey, penglibatan saya sebagai henna artis bermula pada usia 18 tahun. Jadi sekarang dah lebih kurang dalam 10 tahun saya melibatkan diri sebagai henna artis dan sekarang masih aktiflah untuk bergiat aktif dalam bidang henna artis dan juga makeup artis. Jadi macam mana boleh tercetus minat tu, inspirasi untuk menjadi Raja Inai? Okey, actually Raja Inai adalah satu branding yang saya ketengahkan untuk mengukuhkan lagi saya punya perniagaan untuk jangka masa panjang dan juga untuk meyakinkan customer-customer saya adalah sebab waktu dulu pada usia 18 tahun henna artis banyak dipelopori oleh golongan kaum wanita. Jadi lelaki yang melibatkan diri dalam sebagai tukang inai adalah tidak familiar orang cakap. Jadi di situ saya memang menengahkan branding Raja Inai sendiri untuk long term punya bisnes macam itulah. Dan saya juga banyak mengikuti pertandingan henna competition di Kuching maupun di Sarawak. Jadi alhamdulillah kebanyakannya Johan. Macam itulah. Si sebarang Tahniah diucapkan. Jadi Raja Inai, Ya, saya. kita nak tahu untuk menjadi seorang Raja Inai dia diperlukan kemahiran melukis. Okey. Jadi memang berbakat, dikurniakan dengan bakat melukis atau perlu praktis? Okey, actually saya memang ada basic dalam seni lukisan. Jadi dulu SPM ada ambil pendidikan seni visual. Alhamdulillah A+ lah dulu. Jadi di situ saya memang orang kreatif tadi. So jadi di situ saya ingin mempraktikkan nilai seni ataupun jiwa seni saya melalui inai. Jadi di situlah permulaan dia. Jadi memang ada basic, lepas tu saya praktis dan sebab kalau diikutkan menjadi seorang tukang inai memang tak ada spesifik khusus ataupun training. Jadi itu bergantung kepada usaha ataupun effort seseorang untuk melukis ataupun praktik lah. Juga kreativiti. Betul, kreativiti. Lain orang mungkin ada lain cara lukisan dan sebagainya. Dan memerlukan imaginasi yang tinggi. Itu yang saya tak boleh. saya Kalau tak Jan pandai lukis tak, Jan? tak pandai. Tak pandai, ya? Memang hancur. Kalau Memang lukisan saya perlu memang hancur. kreativiti Kalau kita lah lihat untuk sekarang ni melukis. trend kan. Kalau inai warna putih ni. Yes. Macam mana dia inai putih? Okey, sekarang dengan teknologi yang canggih, dengan banyak inovasi yang berlaku terhadap cantik. pembuatan inai tersebut, jadi di situ berlakunya inovasi ataupun trend yang terbaru iaitu inai warna putih. Inai warna putih ini tidaklah sustain macam inai merah. Jadi inai putih digunakan khas untuk akad nikah sahaja dan digunakan untuk half day, 1.5 hari sahaja dan hanya bertahan dalam 6 ke 5 jam sahaja. Macam itulah. Bagaimana dengan permintaan pelanggan? Adakah mereka lebih menggemari inai putih ataupun inai merah? Okey. So far kebanyakannya inai merah sentiasa menjadi pilihan utama. Tetapi inai putih juga menjadi permintaan sesetengah pelanggan ataupun pengantin bagi yang hanya memerlukan tema macam English ataupun yang very simple, minimalis. Mereka akan memilih corak inai yang berwarna putih lah supaya nampak lebih elegan dan juga diserikan lagi dengan diamond-diamond. Pasal dia tahan pun tak lama. Yes, tak lama. Sekejap je dah hilang, dah bersih dah tangan aku. Baik, mungkin dia kongsikan juga apakah antara mungkin cabaran yang dilalui oleh Raja Inai sendiri sepanjang menggelarkan diri sebagai Raja Inai. Okey, cabaran saya sebagai henna artis lelaki adalah kebiasaannya kita bersaing dengan henna artis dari wanita-wanita lain. Jadi di situ berlakunya limitasi di kalangan pelanggan yang memerlukan henna artis perempuan berbanding henna artis lelaki. Tetapi alhamdulillah berdasarkan branding dan juga title Raja Inai itu sendiri, saya berjaya meyakinkan pelanggan dan masih lagi aktif menerima tempahan. Jadi cabaran itu hanyalah sekejap tetapi haruslah mengekalkan momentum dan juga kualiti dari segi corak dan juga cara kita networking dan kita berhubung dengan pelanggan-pelanggan. Betul tu. Jadi saya rasa sini sebenarnya tak ada perbezaan gender sangatlah, John. Dia bergantung kepada kreativiti orang yang buat inai itu dan juga cita rasa pelanggan tersebut. Jadi berdasarkan pengalaman menjadi Raja Inai, pernah tak dah lukis inai untuk customer tu, tiba-tiba customer tu tak puas hati. Dia kata padamlah nak buat lain. So far tak ada pengalaman di mana pelanggan dia tidak berpuas hati dengan hasil. Kebiasaannya kami selaku ataupun sebagai henna artis kami akan menghantar template ataupun katalog corak-corak inai terlebih dahulu untuk dipilih. Dan sekiranya selalunya yang berlaku kepada henna artis adalah apabila inai yang digunakan tidak bekerjasama dengan baik dan juga corak yang dihasilkan tidak menepati apa yang kehendak tukang inai. Tapi kebiasaannya pengantin memang berpuas hatilah. Pernah tak apabila tengah melukis atau melakukan berlaku kesilapan?
Pernah berlaku kesilapan, Macam mana you tetapi tak pernah cover tu? kebiasaannya penggunaan, berartinya kita perlu menggunakan kreativiti ataupun mencari solusi yang secepat mungkin, sebab kalau inai merah salah sedikit memang dia Memang akan nampak. comot, memang nampak merah terus. Nak Jadi antap. so kena ubahlah, kena ubah corak. Berartinya kalau corak dia bunga bulat, kalau berlakunya macam segitiga, ubahlah mengikut kreativiti dan bersesuaian. Dan kebiasaannya inai ni dia sinonim dengan kesamarataan. Berartinya sebelah kanan dan sebelah kiri mestilah sama. Faham. Itu Okey, memang jadi bukan dan juga mudah pula. inai ni sangat berkait rapat dengan perkahwinan. Ya. Ya, dan kita tahu di pandemik COVID-19 ni banyak perkahwinan yang mungkin paksa tunda ataupun paksa dibatalkan. Adakah turut terjejas dengan perniagaan Raja Inai? Okey, untuk permulaan sekitar tahun 2020 awal pandemik kita memang berlaku terjejaslah kami punya perniagaan ataupun kami punya bisnes inai. Tetapi setelah berlakunya kelonggaran di mana dibenarkan untuk menjalankan akad nikah dan juga majlis kecil-kecilan, so kembali permintaan itu semakin balance lah dan stabil. Tapi berlaku beberapa SOP yang telah ditetapkanlah dari tukang inai atau maupun pihak pengantin itu sendiri. Ya, jadi sekarang mungkin boleh kongsikan antara SOP yang diamalkan. Okey, dulu kalau kita nak menginai pengantin, kita tak menggunakan sarung tangan ataupun tidak menggunakan penutup muka. Just very biasa sajalah. Tapi sekarang penggunaan hand sanitizer diperlukan dan juga kita akan menggunakan mask, face shield dan juga sarung tangan untuk mengelak, untuk menjaga SOP. Dan juga saya akan berpesan kepada pengantin supaya tidak melakukan majlis malam berzina terlampau ramai. Berartinya dalam dekat pelamin tersebut hanya melibatkan pengantin dan juga tukang inai sahaja. Jadi apabila mengenakan sarung tangan tu, iaitu gloves tu untuk menghasilkan inai, adakah ada agak mengalami kesukaran sikit? Ada biasa guna tangan biasa? Memang berlaku kesukaran lah, tapi kita perlu praktis lah. Benda tu memang dah menjadi SOP yang baru ataupun menjadi norma baru kepada kita semua. Jadi kita perlu ikut dan akur. Ya. Adaptasi dengan norma baru. Betul. Jadi itulah sebab inai ni ataupun servis ini melibatkan persentuhan dan sebagainya. Jadi adakah pernah rasa macam takut-takut ataupun ragu-ragu macam kalau dah ramai sangat orang dan sebagainya, mungkin boleh kongsikan pengalaman. Okey, pengalaman saya sendiri sekitar musim pandemik ini, saya memang akan memesan ataupun saya akan personal chat dengan customer, dengan pengantin supaya menjaga penjagaan SOP, dan juga saya akan hadkan masa saya berada di rumah pengantin. Berartinya kalau dulu 2 jam ke atas untuk berada di rumah pengantin, tapi sekarang kita hadkan kepada 1.5 jam supaya tidak terlampau lama berada di rumah pengantin. Dan after menginap pengantin pun, setelah balik di rumah pun kita akan membersihkan diri sebelum kita nak melabuhkan tirai. Macam itulah. Jadi juga Raja Inai juga turut terlibat dengan make up, betul? Ya, betul. Okey, selepas ini kita mungkin nak bercakap lagi lebih mengenai make up dan juga inai ni. Jadi kita akan berehat sebentar, Sharon. Kita akan jumpa selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. Ya, anda masih bersama saya, Sharon Kezia, Jonathan Ding dan Raja Berinai dalam Sejahtera Asia dengan topik kita budaya inai di Sarawak. Jadi seperti anda tahu, Raja Inai ini memang pakar dalam menginai. Namun begitu, untuk pengetahuan anda, beliau juga merupakan seorang makeup artis yang terkenal. Antara kejayaan yang pernah diperoleh oleh Raja Inai ini adalah Top 30 Malaysia Top Mua 2020 organised by Dato' Alha Alfa, Top 40 Malaysian Makeup Artist Award 2020 dan 2021, Champion Henna Artist Competition di Kuching tahun 2018 hingga 2019 dan Top Stage Makeup Artist Sarawak pada tahun 2018. Jadi seperti yang kita tahu kan, John, Raja Inai ni memang macam package lengkap untuk pengantin. Boleh makeup, boleh buat boleh dandan rambut dan boleh juga buat henna. Jadi kepada anda di luar sana boleh senang terus senang. Datang aja kat studio Raja Inai ni buatlah apa nak buat.
Semua dah Betul. komplit. Banyak kejayaan yang dah pun dilalui. Mungkin boleh Rajina boleh kongsikan apakah antara kejayaan yang mungkin ataupun pertandingan yang mungkin tidak boleh dilupakan. Okey, baru-baru ini pertandingan yang saya pernah terlibat adalah Malaysia Top Muar yang dianjurkan oleh Dato' Aha Alfa pada tahun lepas, pada tahun 2020. Disember 2019 dan Januari 2020. Jadi di situ saya mewakili Sarawak, yang terpilih mewakili Sarawak untuk bertanding untuk Malaysia Top Muar di KL. Dan saya hanya berjaya untuk saringan yang pertama. Jadi itu adalah pengalaman yang paling antara berharga bagi saya sendirilah, sebab di situ saya berjumpa dengan seluruh negeri makeup artist yang terpilih, dan di situlah kita akan menyaksikan makeup artist yang hebat di seluruh Malaysia dan dengan pelbagai idea dan kreativiti yang mereka tonjolkan. Dan juga untuk sebagai henna artist, saya juga pernah menginaikan selebriti tempatan iaitu Raja Ilya pada tahun 2019. Di situ saya terlibat sebagai henna artist untuk Malam Berinai, dan juga saya melibatkan diri sebagai tim event coordinator untuk majlis perkahwinan beliau sendiri. Wah, besar Sangat tanggungjawab menarik tu tu. Yes, untuk memegang event coordinator untuk majlis sesuatu tu. Mungkin boleh kongsikan pengalaman bekerjasama dengan selebriti tersebut. Okey, sepanjang pengalaman bersama dengan selebriti Raja Ilya tersebut, alhamdulillah berjalan dengan lancar, and then banyak bertemu ataupun berjumpa dengan individu ataupun pihak-pihak yang terlibat yang memang hebat dalam industri, memang especially di kalangan media dan juga di kalangan bridal, designer. Jadi di situ saya memang belajar dan membuka minda saya sendiri sebagai orang Sarawak supaya lebih aktif untuk bergiat dalam industri ini dan membuka peluang besar lagi untuk di masa akan datang. Macam itulah. Industri kreatif dekat Semenanjung lagi sangat besar kan. Betul, Sampai betul. sana you akan lihat ramainya Betul, makeup ramai. artist. Mungkin apa pesanan mungkin kepada golongan kita, orang kita di Sarawak ni yang mungkin ada macam ada impian untuk sampai ke Semenanjung untuk bekerjasama dengan selebriti-selebriti, dengan bridal besar, designer besar. Mungkin apa pesanan yang mungkin Raja Inai nak kongsikan kepada mereka? Okey, pesanan saya kepada bagi individu yang berminat ataupun memang ada jiwa seni dalam diri dia ataupun mempunyai bakat dalam bidang seni, pesanan saya adalah haruslah berani untuk tonjolkan diri dan juga haruslah berani untuk belajar dan menerima pendapat ataupun komentar dan juga feedback dari klien. Dan juga haruslah belajar untuk how to market your branding dan juga networking dengan relevant industri. Business juga in the end of the day. Betul. Betul. Sebab itulah ya, pandai ni bisnes ni. Promote bisnes tu. Pandai ya berniaga ni. Jadi sepanjang bergelar Raja Inai, pernah tak mendapat permintaan untuk melukis henna yang agak luar biasa? Okey, sepanjang pengalaman saya sebagai henna artist, memangnya ada request atau permintaan pelanggan yang merequest corak inai yang berbeza. Sebagai contohnya lah, melukis corak inai di bahagian belakang dan dengan motif corak macam corak naga, ikan dan juga beberapa elemen burung merak lah macam tu. Jadi kalau lelaki kebiasaannya memang akan meminta corak yang tribal, yang lebih ke arah tatu Iban dan juga orang Ulu. Tetapi penggunaan inai juga digunakan inai yang berwarna hitam. Sebab inai warna hitam. Yes, inai yang berwarna hitam. Tapi inai yang warna hitam tu tidaklah permanen, dia hanya sementara sahajalah. Jadi tujuan hanya untuk perhiasan badan dalam sementara sahaja. Tapi macam kalau nak buat colouring dengan inai ni macam mana prosesnya? Adakah tambah colour ke ataupun perlu membeli inai yang special? Okey. Seperti saya cakap tadi, teknologi yang canggih sekarang, jadi kebanyakannya inai memang banyak diinovasikan. Jadi bukan setakat merah sahaja, ada juga warna hitam, warna merah, warna putih, warna pink, biru, semua color dah. Wow. Biru, menarik tu. Saya tak tahu hijau, tu. kuning. Saya dah tahu tak? Memangnya dah ada dah. Saya dah tahu. Tadi semua color ada lah. Semua color ada. Baru tahu. Tapi ketahanan tu berbeza lah berbanding Ketahanan yang- berbeza dan mengikut bahan dia, kualiti sesuatu inai itulah. Berapa lama inai itu boleh bertahan dekat tubuh badan seseorang? Okey, paling lama pun seminggu ke atas. Dia kurang daripada 2 minggu. Jadi dia bergantung kepada penjagaan. Semakin banyak expose dengan air, dia akan faded. Macam itulah. Tapi inai yang paling bertahan menjadi tradisi ataupun menjadi turun-temurun adalah warna merah lah. Macam sebab warna itu. klasik lah. Yes, warna Terutama sekali klasik. untuk pengantin. Betul, betul. Betul. Jadi adakah harga juga turut berbeza mengikut warna-warna yang mungkin di-request? Okey, sememangnya memang ada perbezaan dari segi harga lah. Sebagai contoh, dulu inai memang sinonim dengan harga dia tidak sampai RM50. Dulu-dululah. Sekarang tahun 2020
ataupun 2019, 2018, memang corak inai akan bergantung kepada kelebatan ataupun heavynya corak inai tersebut. Jadi semakin lebat corak tersebut, semakin mahal lah kita charge. Starting dia bermula daripada 100. Okey, mula dari 100. Paling mahal design yang pernah dilakukan oleh Raja Inai, mungkin boleh kongsikan. Okey, paling mahal saya pernah buat adalah sepanjang pelibatan saya adalah corak yang berinai RM700. Sebab inai tersebut request pengantin dia nak inai Indian motif, which is dia bermula dari full tangan dan sampai kaki. Jadi berapa lama proses untuk dilakukan yang Okey, proses proses harga untuk siap, 700 ni? Yang 700 tu mengambil masa dalam 5 jam. Wow. Ya, 5 sebab jam. tak lenguh ke tangan pengantin. Sebab kita memerlukan kesamarataan dan juga balancing corak belah kanan dan sebelah kiri. Jadi di situ memang ambil masa untuk menyiapkannya. Bergantung kepada kondisi ataupun bergantung kepada pengantin tersebutlah keselesaan dia. Kadang-kadang lebih dari itu. Okay. Selepas letakkan inai di atas kulit tu, selepas lakukan corak, berapa lama inai tu perlu berada di sana sehingga boleh kita cuci? Okey. Kebiasaannya sejam ataupun sejam ke sejam setengah lah. Oh, lama. Memang kena tunggu lama. Jadi kalau nak buat inai yang lebat, buat inai yang corak yang heavy, kena awalkanlah masa dia. Sebab kalau buat lewat sangat tengah malam, dia akan mengganggu kualiti tidur pengantin untuk the next day, untuk di-make-upkan. Biasanya akan berinai awal lah. Jadi dinasihatkan untuk buat sehari sebelum majlis lah, Yes, waktu sememangnya siang. sehari sebelum majlis. Jadi apa hari pakej yang petang. Raja Inai tawarkan adalah kalau macam untuk pakej pengantin, adakah inai itu ditawarkan untuk satu keluarga pengantin ataupun kepada pengantin sahaja? Okey, dia bergantung kepada permintaan pengantin. Jadi saya sendiri memang saya akan membuat pakej yang akan bergantung yang akan fokus kepada pengantin sahaja dan juga dimasukkan sekali dengan family sekali lah. Tapi kebiasaannya pengantin akan ambil pakej pengantin sahaja. Kalau family dia akan membawa henna artis lain untuk menginaikan family pengantin. Menarik I see, tu. okey. Jadi boleh kongsikan tak kepada mungkin ada peminat lelaki lah khususnya. Okey. Mungkin berminat untuk menjadi Raja Inai yang seterusnya, namun disebabkan inai ini adalah lebih kepada wanita, jadi mereka betul. rasa mungkin ragu-ragu, mungkin malu ataupun keluarga mungkin tidak bersetuju mereka untuk meneruskan kerjaya dalam inai. Okey. Bagi saya adalah menjadi seorang henna artis tidak semestinya lelaki ataupun perempuan lah. Tapi untuk kaum lelaki yang ingin menceburi bidang henna artis sangat dialu-alukan sebab kita memerlukan henna artis lelaki yang banyak supaya di situ akan berlakunya pertukaran ilmu, pertukaran teknik dan juga kita akan membantulah. So Sharon cakap akan ada the next Raja Inai. Mungkin insya-Allah akan ada the next Raja Inai ataupun mungkin saya akan fokus kepada makeup saja. Jadi title tersebut bolehlah dipaskan. apa serah takhta. Serah takhta. Okey, mungkin boleh kongsikan pada pendapat Raja Inai lah. Adakah lelaki lebih kreatif dalam menghasilkan karya-karya, tak kisah dari make up ke ataupun inai berbanding dengan wanita? Ini saya tak setuju. Pendapat. Saya nak bantah terus Tapi ni. kalau kita lihat kan, make up artist ramai sebenarnya yang lelaki, yang buat rambut pun ramai lelaki. Macam yang buka butik pengantin pun ramai juga lelaki sekarang ni. So adakah mungkin bagi pendapat Raja Inai sendiri, adakah lelaki lebih kreatif? Okey, bagi pendapat Imajinasinya lagi hebat. Okey. Bagi pendapat saya sendiri adalah saya akan lebih kepada both, which is lelaki perempuan memang akan ada speciality dia tersendiri dan juga signature dia tersendiri. Tetapi sekarang lelaki lebih berani tampil ke hadapan disebabkan penerimaan yang baik dan juga permintaan yang tinggi. Jadi di situ muncullah di kalangan lelaki yang ada makeup artist, henna artist, pembuat rambut, designer. Jadi mereka lebih diterima. Jadi berlakulah persaingan lelaki perempuan, tetapi itu persaingan yang sihat bagi saya. Sebab dalam perniagaan kita haruslah berani untuk menerima kritikan dan juga menerima persaingan kita. Betul, sebenarnya persaingan yang sihat ni dia secara tak langsung akan melahirkan makeup artis dan tukang inai yang lebih berkualiti. Betul. Sebab masing-masing nak promote bisnes sendiri, masing-masing nak promote hasil tangan sendiri. Jadi akan membuatkan mereka lebih meningkatkan hasil tangan mereka. Jadi Raja Inai, kita pun dah tahulah pencapaian yang membanggakan dalam makeup, lepas tu dalam inai. Apakah rancangan seterusnya? Mungkin ada? Selain daripada makeup dan selain daripada buat inai?
Okey, perancangan saya sememangnya sebab saya baru 2 tahun untuk buat full time sebagai makeup artist dan juga henna artist. Sebelum ni saya bekerja, jadi perancangan jangka masa panjang saya adalah saya ingin membuka satu bangunan building. Satu building yang ada brand Raja Inai. Wisma Raja Inai. Yes, sebagai contoh dia lah. Bagus-bagus. Biarlah kita berangan tinggi-tinggi, tapi di situ adalah kita akan setkan kita punya kita punya perancangan. Target Betul. Target tu Tak penting. mustahil, tak mustahil. Jadi all the best. Thank kita you. ucapkan. InsyaAllah semoga dipermudahkan. Yap. Betul-betul. Dan mungkin boleh kongsikan juga bagi pesanan lah, pesanan kepada mungkin yang tengah menonton yang ingin menjadi seorang inai artis, katakan. Apa pesanan anda kepada mereka? Okey, pesanan saya kepada individu ataupun pihak-pihak yang ingin menjadi sebagai seorang henna artis, bagi saya adalah haruslah berani untuk tampil dan berani untuk belajar daripada kesilapan dan juga haruslah merendah diri serta sentiasa terapkan diri untuk improvekan dari semasa ke semasa. Sebab di sini sebagai henna artis ataupun makeup artist, kita perlulah ikut trend yang terkini supaya kita tidak ketinggalan zaman. Betul tu. Jadi sepanjang bergelar Raja Inai tu, customer perempuan atau lelaki ramai? Semestinya customer perempuan sebab kebanyakannya saya akan mengambil tempahan untuk pengantin-pengantin. Tetapi dulu sewaktu pelibatan awal saya memang aktif dalam pembukaan booth, melibatkan diri untuk buka booth Inai dan juga expo pelancongan yang telah dijalankan. Saya akan melibatkan diri. Di situ saya akan market dirilah sebagai branding Raja Inai. Jadi Satu itulah perkongsian menarik ya, John. banyak perkongsian yang dikongsikan oleh Raja Inai ataupun dikenali sebagai Wasli. Terima kasih sekali lagi kerana sudi Sama-sama kerana sudi menjemput saya bersama juga. dengan kami dalam Sejahtera Asia. Baik, itu saja antara topik kita pada pagi ini. Selepas ini akan kembali lagi di blog yang terakhir bersama dengan saya dan juga Sharon. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya dalam Sejahtera Asia. Jumpa selepas ini. Kembali lagi bersama dengan kami di blog yang terakhir di Sejahtera Asia bersama dengan saya Jonathan Ding dan juga Sharon Kizia. Ini merupakan blog yang terakhir bersama dengan anda lah. Jadi Sharon mungkin boleh kongsikan apakah antara apa yang kita dapat dari perbincangan kita di pagi ini. Topik yang pertama kita tadi adalah penerima vaksin COVID-19 di Sarawak bersama Meja Dr. Muhammad Sazwan bin Abu Bak tadi. Jadi perkongsian itu sangat penuh dengan makna lah supaya dia dapat secara tak langsung memberi mesej kepada kita jangan sesekali takut untuk mendaftarkan diri menerima vaksin. Betul, sebab beliau merupakan penerima vaksin COVID-19 juga dan beliau ada kongsikanlah antara kesan sampingan apa yang dilalui dan sebagainya. Saya rasa mungkin kesan sampingan tu kan John, mungkinlah saya rasa saya ada baca juga kat laman sosial, kesan sampingan tu mungkin sedikit pening, sedikit mual tapi ia tidak menjejaskan kesihatan menyeluruh seperti pingsan lah. Betul, sebab itu memang dah dijangka. Kesan kesampingan tersebut dijangka, tapi kena tahu juga lain individu akan mengalami lain kesan sampingan. Jadi tak payah risau. Kepada anda yang belum lagi mendaftarkan diri sebagai penerima vaksin, cepatlah daftarkan diri. Kepada anda yang ada aplikasi My Sejahtera, daftarlah melalui aplikasi. Tapi kalau tak ada, boleh ke klinik kesihatan yang terdekat, boleh juga ke laman sesawang dan juga boleh kalau anda berada di kampung melalui ketua kampung dan ketua masyarakat masing-masing. Sebenarnya mudah je sekarang John, mana-mana pun boleh daftar. Betul. Kita banyak tempat untuk daftar seperti yang dah John kongsikan sebentar tadi. Itulah, jadi itu. Terima kasih lagi kita ucapkan kepada Dr. Syazwan tadi bersama dengan kami. Dan untuk topik yang kedua yang baru saja bersama dengan kita iaitu Raja Inai. Jadi apa yang dapat saya kongsikan sekali lagi bersama anda, bukan mudah untuk menjadi Raja Inai sebenarnya. Sebab ia perlukan ketelian dan juga kreativiti untuk menghasilkan inai yang dapat menepati cita rasa pelanggan. Ya, jadi itulah. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada kedua-dua tetamu kita. Dan sampai di sini saja siaran Sejahtera Asia untuk hari ini. Jangan lupa teruskan kesetiaan anda esok hari lagi bersama dengan saya dan juga Jessica John. Jadi sampai di sini saja. Saya Jonathan Ding. Saya Sharon Kezia. Jumpa lagi hanya dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. Jaga diri. Bye.